Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pada semua. Berjumpa lagi dalam channel aku Zamani YTC. Macam biasa geng, aku Zamani dari Zam Singaraj dari Pontian Johor. Alright geng, aku rasa macam dah lama sangat tak update video-video baru dekat channel aku ni lah. Yang mana tu tunggu-tunggu video baru daripada aku minta maaf lah geng. Sebab buat masa sekarang tak ada senang sikit lah. Sebab aku tengah dalam proses untuk upgrade kedai lah. Dalam proses upgrade kedai ni, insyaAllah next content aku akan buat part-part kereta lah. Itu kita akan cerita belakang lah. Kita jangan fikir tu dulu. Ok, untuk episod kali ni aku nak unboxing dan aku akan review lah tentang satu spray gun ni, iaitu buatan daripada Jerman lah. Tanpa membuang masa, jom kita tengok spray gun apa yang aku nak unboxing ni. Alright, let's go. Okay geng, apa yang korang tengok di sebelah aku ni, ini adalah spray gun yang aku nak unboxing dan aku nak reviewkan lah pada korang yang masih mencari spray gun untuk dibeli ataupun yang korang nak miliki lah. Cewa. Okay, apa yang korang tengok dekat sebelah aku ni, ini adalah spray gun dari Jerman, iaitu brand Dur. Okay, untuk spray gun yang aku beli ni, ini adalah Dur 116 EcoGun lah, 1.4 mm. Tanpa membuang masa, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam kotak spray gun ni. Alright, untuk pengetahuan korang, untuk spray gun ni, ini adalah bukan spray gun baru lah. Spray gun ni adalah spray gun pre-owned, iaitu spray gun second hand. Disebabkan seller tu kuat racun, dia tunjukkan kemantapan body spray gun ni, aku pun terpegun lah. Dan akhirnya tertekan, transfer. Okay, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak spray gun ni lah. Alright, benda yang pertama adalah buku manual. Okay, dalam video aku sebelum ni aku dah jelaskan dekat korang untuk buku manual ni jangan sesekali buang lah. Sebab apa? Sebab bila terjadi apa-apa dekat spray gun korang, bila tersumbat ataupun korang punya semburan kejap keluar, kejap tak masuk, bila korang punya shape spray gun tu tak sama dengan apa yang korang nak, set tak jadi, semua dia akan beritahu dekat korang lah. Spare part dia pun ada tulis dekat dalam bahagian buku manual ni. Kalau OC korang hilang, korang boleh check balik lah part-part dia macam mana korang nak cari. Jadi korang tak sakit kepala lah nanti. Untuk buku manual ni, kalau boleh korang simpan lah elok-elok. Ok, ini adalah buku manual. Yang terusnya adalah cup. Cup dan juga ada filter lah dalam cup ni. Ok, untuk filter dia, untuk cup dia ni, ini adalah 800 ml lah. Dia punya kuantiti cat yang korang boleh masuk dalam cup dia ni. Bermakna cup ni besar lah untuk korang. Korang pun tak perlu terlalu cepat untuk refill cat baru untuk masuk dalam ni. 800 ml tu pun korang dah boleh sembuh banyak kali. Okay, yang seterusnya adalah spana dan dia punya spare part kit lah. Yang lain adalah berus. Ini je lah yang dia bagi untuk tool dia lah. Ok, yang terakhir adalah spray gun dia. Ini adalah spray gun Dur 116 lah, EcoGun 1.5 mm. Untuk spray gun yang aku beli ni sesuai untuk proses base coat ataupun clear coat lah. Tapi aku lebih suka dekat dia ni masa proses primer. Sebab proses primer pun dia memang cantik lah, dia punya semburan tu. Ok kan, macam yang aku kata tadi sebelum ni, spray gun yang aku beli ni adalah spray gun EcoGun 116 lah. Ini adalah gravity spray gun, iaitu cup di atas. Alright, untuk brand Dur ni dia ada 3 jenis lah, iaitu untuk spray gun gravity ni. Benda yang pertama adalah spray gun yang macam aku beli ni. Ini adalah spray gun 116. Dan yang kedua ni, apa yang korang tengok ni, ini adalah spray gun 119. Dan satu lagi ialah
910. Alright. Apa yang korang tengok tadi itu adalah 3 jenis yang berbeza lah untuk brand door untuk spray gun Gravity. Dia punya nozzle, dia ada mempunyai pelbagai saiz nozzle, iaitu 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 sampai 4.0 pun dia masih buat lah. Untuk saiz nozzle ni korang perlu tengok lah apa yang korang nak buat ataupun apa yang korang nak guna untuk spray gun ni. Sama ada untuk proses epoxy, primer, base coat ataupun clear. Sebab saiz nozzle ni dia main peranan lah dalam proses korang punya pengecatan. Bila terlampau besar dia boleh jadi lelehan, ataupun bila korang pakai terlalu kecil untuk proses contoh epoxy, kalau korang pakai 1.0 mm tak sesuai lah. Boleh menyebabkan spray gun yang korang pakai tu tersumbat sebab nozzle, saiz nozzle tu terlampau kecil. Jadi korang kena pilih lah. Sama ada korang nak buat base coat, korang boleh pakai 1.3 ataupun 1.4. Kalau korang nak proses clear 1.2 ataupun 1.3 pun dah cantik. Untuk proses primer, memang aku recommend kalau korang nak pakai dia 1.8 lah. Dia memang saiz nozzle untuk epoxy memang cantik 1.7. Okey, yang seterusnya adalah dia punya berat spray gun. Berat spray gun ni main peranan untuk proses pengecatan korang. Kalau spray gun nak dekat 2 kilo bengkok juga geng. Nak spray, lagi-lagi kereta jenis yang terlalu panjang, memang bengkok tangan. Okey, untuk berat ni, buatan body dia ni dia perbuat daripada aluminium nickel plate. Bermakna dia lebih ringan lah. Kalau pengeluar tu pakai besi, berbanding besi, kalau besi dia akan ada berat sikit. Disebabkan pengeluar ni dia buat spray gun ni dari aluminium nickel plate, berat dia hanya 480 gram dalam manual dia lah. Kalau tuktak campur meter, campur filter adalah 800 gram yang korang pegang bila korang proses spray dekat part yang korang nak spray. Okey, next ialah berapa banyak angin yang korang perlu set dekat meter gauge bila korang pakai spray gun ni sewaktu spray. Alright. Untuk pengeluar ni dia recommend korang pakai 2 atau 3 bar, bersamaan dengan PSI 24 hingga ke 44 PSI lah. Itu adalah set angin yang dia recommend dekat spray gun ni. Tapi dia punya maksimum yang korang boleh pakai untuk spray gun ni adalah 4 bar, iaitu 60 PSI. Mana tahu korang sakit perut ke, tala terus 4 bar, siap kita dalam 3 minit. Dia punya maksimum angin yang korang boleh pakai adalah 4 bar sajalah. Okey. Untuk antara jarak spray gun dengan part yang korang spray tu, memang bagi aku spray gun ni memang efisien teruk lah. Sebab dia boleh jarak jauh korang boleh sembuh dekat permukaan tu. Jarak yang korang boleh sembuh dekat permukaan yang korang spray tu antara 15 cm ke 25 cm. Kalau korang tengok, ini adalah spray gun, ini adalah jarak 15 cm minimum yang korang boleh sembuh. Bayangkan dia boleh sembuh hingga ke 25 cm. Korang rasa berapa jauh part tu dengan spray gun ni. Ini adalah specialized dia lah untuk spray gun door EcoGun 116 ni. Yang terakhir yang aku perlu katakan dekat korang adalah CFM dia lah. Berapa minimum CFM yang dia perlu pakai untuk korang pakai spray gun ni. Ini penting geng sebab kebanyakan yang aku tengok, ada yang WhatsApp aku, call aku tanya, untuk spray gun ni boleh pakai tak untuk air compressor macam gini. Sebab kebanyakan tak tengoklah dia punya CFM. Korang pakai air compressor kecil pun korang bedal pakai spray gun yang jenis CFM yang tinggi. Jadi korang punya air compressor tu tak dapat support lah spray gun ni. Okey, untuk spray gun EcoGun 116 ni dia punya minimum CFM iaitu cubic per minute untuk air compressor korang. Berapa cepat angin yang air compressor korang boleh buat iaitu 300 liter per minit lah. Ini adalah minimum yang aku boleh katakan dekat korang, iaitu 10 CFM ke atas.
Kalau korang punya air compressor bawah 10 cfm ke atas, aku tak recommend korang pakai lah. Sebab dia tak dapat support lah dengan air compressor yang korang pakai tu. Kalau boleh atas 10 cfm baru korang beli spray gun ni. Sebab apa? Untuk air compressor Swan aku pun dia tak dapat nak support lagi lah. Sebab meter gauge aku bila aku pakai dia jatuh lah. Dia tak duduk dekat bar yang aku set tu. Bermaksud aku letak set dekat 2 bar. Bila aku start spray dia tak jatuh lagi. Dalam pertengahan tu dia akan jatuh 1.9 bar, 1.7. Dia akan drop lah. Itu adalah air compressor Swan yang aku pakai 85 liter 2 horsepower. Itu pun tak dapat nak support spray gun Dur ni. Jadi untuk korang yang bawah 10 cfm air compressor korang, aku tak recommend lah korang pakai spray gun Dur ni. Kalau boleh korang beli, korang simpan lah dulu sampai korang dapat air compressor yang lagi tinggi cfm. Okey kan, apa yang korang tengok ni, ini adalah setting-setting yang biasa aku akan gunakan untuk spray gun Dur 116 eco gun ni lah. Untuk shape yang pertama, aku akan menggunakan 15 cm kelebaran, iaitu dia punya fan size punya pusing adalah 1, quantity charge dia ialah 1.5, dan PSI angin ataupun bar aku akan gunakan 2.5 bar lah. Ini akan korang akan dapat shape macam ini lah. Dia punya cat bersepah tu pun dia tak terlalu ngaruk. Memang cun-cun lah, dia punya shape pun memang cantik. Macam spray gun Ani FN, kalau korang tengok video aku sebelum ni, dia punya shape tak jauh beza. Dia punya shape memang cantik. Kalau nak dibandingkan dengan spray gun high quality, dia punya shape memang tak akan dapat macam ni. Okay, ini adalah setting pertama. Yang kedua adalah korang tengok, ini aku akan buka 22 cm. Untuk setting dia pula, biasa aku akan pakai fan size 1.5, dia punya pusingan. Untuk cat pula aku akan pakai 2.5 pusingan, dan PSI masih sama 2.5 bar aku akan pakai. Dia akan kelebaran fan size dia akan jadi 22 cm. Okey, ini untuk kereta lah. Untuk part-part kereta korang boleh pakai untuk setting yang ketiga, iaitu 23 cm, ataupun yang terakhir adalah 30 cm. Untuk 23 cm ni korang punya fan size, dan aku kata fan size dia boleh limit 1.5 pusingan saja. Untuk besarkan lagi, korang perlu cat lagi banyak lah. Sebab bila fan size korang buka lagi besar, lagi banyak cat korang perlukan. Untuk settingan yang ketiga, aku menggunakan 3 pusingan cat, dan PSI masih sama 2.5 bar, tetap sama lah. Dan bawah pun sama 2.5 bar, cuma pusingan cat aku hanya pakai 3.5. Dan fan size masih sama 1.5 pusingan. Okey, ini adalah setting-setting untuk 2.5 bar. Dan korang boleh set up sendirilah macam mana hasil dia, dan korang boleh tengoklah shape dia macam mana. Maaf geng kalau korang tak perasan, sebab warna aku ada bilin-bilin warna silver saja. Dan ini adalah shape-shape yang korang akan dapat. Untuk dapatkan settingan yang lagi cantik, korang boleh try and error lah. Korang boleh cuba buka 4 angin 4 bar, macam mana dia punya efek dia. Okey. Okey geng, apa yang korang tengok tadi itu adalah setting-setting di berapa besar fan size yang dia boleh buka. Bagi aku untuk spray gun Dur Eco Gun 116 ni memang cun lah. Kalau korang tengok video aku tengah spray primer ni, kalau korang tengok finishing dia memang makan semualah. Dia tak ada bela tertinggal. Lagi satu, spray gun ni aku lebih suka sebab dia mengurangkan overspray lah dekat permukaan yang korang spray tu. Kalau korang terlambat sikit pun tak ada masalah. Dia tak akan jadi lelehan lah. Sebab dia punya shape memang cun lah. Setting pun masih senang bagi aku. Tak macam high quality gun. Kalau gun-gun biasa ni nak setting, memang kena banyak kali kena set, kena try and error baru dapat. Untuk spray gun macam ni, korang pusing gedebak-gedebuk sikit 2-3 langkah sudah dapat lah dia punya shape. Dan korang boleh guna shape yang aku tunjuk tadi untuk part apa yang korang spray. Kalau barang kecil korang boleh adjust untuk fan size kecil sikit.
Kalau barang-barang kereta, korang boleh pakai fan size yang lebih besar lah, sebab dia lebih cepat. Untuk fan size ni dia mempercepatkan korang punya spray lah. Kalau korang pakai part-part besar tapi fan size terlalu kecil pun sakit jugalah nak habiskan. Itu adalah kelebihan fan size dia bila dapat fan size yang besar. Korang nak spray kereta, korang nak spray part-part besar macam keren ke, memang sedap lah, korang boleh pakai spray gun ni. Okey, apa yang korang tengok dalam video aku tu memang dia punya finishing bagi aku memang cantik lah. Ini spray gun ni first aku test dekat untuk layer primer lah. Apa yang korang tengok dalam video aku ni, ini adalah layer primer dan korang boleh tengok lah dia punya finishing. Ini belum aku cuba untuk proses base coat dan clear. InsyaAllah akan datang aku akan cuba tengok apa akan jadi, apa yang bila aku spray dekat permukaan ni, finishing dia macam mana lah antara base coat dengan clear nanti. Ok, alright gang, itu adalah sedikit video yang aku tunjuk dekat korang. Bagi aku spray gun ni memang cun lah. Kalau cuma CFM tu korang perlu jagalah, sebab bila kompresor korang terlalu kecil, untuk spray gun Dur Eco Gun 116 ni tak sesuai lah untuk korang pakai, sebab dia punya PSI akan menurun dan akan turun, dan seterusnya dia akan turun lagi sampailah rendah. Dia akan larikan korang punya fan size, cat korang akan jadi tak betul dan sebagainya lah. Ok, itu adalah sedikit yang aku boleh bagi tahu dekat korang tentang spray gun Dur ni lah. Untuk spray gun Dur ni aku pakai 1.5 mm dan aku lebih fokuskan pada base coat lah. Base coat ataupun proses primer. Mungkin aku akan pakai dalam proses primer sebab aku tengok finishing dia memang cun untuk proses primer. Berbanding aku pakai spray gun well sebelum ni. Dia punya perbezaan tu memang ketara lah sebenarnya kita. Spray gun well tu pun dah innalillah, dah jam, benda pun dah dikapankan. Mungkin pengganti untuk epoxy dan primer aku akan gunakan Dur Eco Gun 1.4 ni lah. Ok kan, aku harap korang dapatlah sedikit pengetahuan dalam video ataupun dalam episod aku kali ni lah. Kalau korang nak beli spray gun ni, korang boleh beli, cuma CFM tu korang perlu jagalah. Kalau korang punya bawah 10 CFM, aku tak recommend lah. Sebab aku takut korang punya finishing tak sama macam yang aku cuba beritahu dekat korang. Untuk CFM tu bagi aku memang penting, sebab spray gun ni memang dia pakai angin yang besar. Lagi-lagi spray gun original memang dia punya CFM ataupun PSI angin, dia punya CFM liter per minit tu memang dia akan pakai yang besar. Alright, kalau korang ada pertanyaan macam biasa, korang boleh WhatsApp aku. Sebab kebanyakan yang tanya nombor dekat aku. Ok, untuk nombor WhatsApp aku, korang boleh tengok dekat link di description di bawah video aku ni. Aku ada tinggalkan link untuk WhatsApp aku. Apa-apa korang tak faham, korang nak tanya pertanyaan, sebab selain daripada spray gun, InsyaAllah yang mana aku boleh tolong, aku akan balas lah. Yang mana aku tak tahu, korang boleh refer yang lagi pakar daripada aku. Ok, aku rasa video aku sampai sini saja. Mungkin anak aku tengah memanggil aku. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Ok, terima kasih. Sekiranya korang suka dengan video aku ni, korang jangan lupa tekan button like dekat bawah video aku ni, tanda korang support lah channel ni. Terima kasih yang mana sentiasa support channel aku ni dari dulu hingga ke sekarang. Alright, aku rasa video aku sampai sini saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalam gang.